Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang berbunyi hadis makbul. Sebelum kita pergi lebih jauh, apakah yang dikatakan hadis makbul? Hadis makbul ialah hadis yang diterima sebagai hujjah. Jumhur ulama' bersepakat hadis makbul ialah hadis sahih dan hadis hasan, yang mana kedua-duanya diterima sebagai hujjah. Hadis makbul terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, sahih li zatih. Yang kedua, sahih li ghairih. Yang ketiga, hasan li zatih. Yang keempat, hasan li ghairih. Saya akan berkongsi tentang hadis sahih li zatih. Yang pertama, kita pergi kepada pengertian hadis. Apakah itu hadis sahih li zatih? Pada bahasanya, ia bermaksud sihat, iaitu bebas daripada sakit. Hadis sahih li zatih atau dikenali dengan sahih pada istilahnya merujuk kepada hadis yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, kesemua perawinya adalah adil. Yang ketiga, kesemua perawinya adalah sempurna dhabitnya. Yang keempat, tidak ada syaz. Yang kelima, tidak ada illah. Hadis sahih li zatih ialah hadis yang sahih dengan sendirinya tanpa diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Apabila gugur satu sahaja syarat-syarat di atas, maka riwayat tersebut tidak boleh dihukum sebagai sahih. Yang pertama, bersambung sanad. Yang dimaksudkan dengan bersambung sanad adalah setiap perawi mengambil hadis yang diriwayatkan secara langsung daripada mereka yang sebelumnya, dari awal sanad hinggalah kesudahannya. Sanad yang bersambung itu jelas dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan bahawa beliau menerima hadis tersebut secara langsung. Antara lafaz yang menunjukkan beliau menerima secara langsung ialah haddatsani ataupun haddatsana. Maksudnya dia telah menyampaikan kepadaku ataupun kami. Ataupun contoh yang lain, sami'atu ataupun sami'na. Bermaksud saya atau kami telah mendengar dan seumpamanya. Adapun lafaz yang tidak jelas seperti an fulan, daripada fulan, qala fulan, si fulan berkata, dan sejenisnya, ia boleh membawa maksud si perawi mengambil hadis secara langsung dan boleh juga membawa maksud sebaliknya. Syarat yang kedua, sifat adil para perawi. Sifat adil akan wujud apabila ada 5 perkara ini pada seseorang perawi. Yang pertama, Islam. Ia merupakan syarat ketika menyampaikan hadis dan bukan ketika menerima hadis. Jika seorang kafir mendengar hadis Nabi SAW sebelum dia memeluk Islam, kemudian selepas memeluk Islam dia menyampaikan hadis tersebut, maka hadis itu diterima. Akan tetapi jika dia menyampaikan hadis itu ketika dia dalam keadaan kafir, maka riwayat itu tidak diterima. Yang kedua, baligh. Baligh juga merupakan syarat menyampaikan hadis dan bukan syarat ketika menerima hadis. Jika seorang kanak-kanak yang mumayyiz mendengar hadis, kemudian selepas baligh dia menyampaikan hadis itu, maka periwayatannya diterima. Akan tetapi jika dia menyampaikan hadis ketika dia masih kecil, maka itu tidak diterima. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak fasik. Yang kelima, tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah. Daripada 5 perkara di atas, maka orang kafir, fasik, gila, kanak-kanak dan orang yang tidak diketahui keadaannya terkeluar daripada status adalah. Bagaimana kita ingin mengetahui para perawi yang adil? Yang pertama, masyhur dengan sifat adilnya seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan seumpama mereka. Tokoh-tokoh seperti ini tidak perlu lagi untuk dikaji dan dibahaskan sifat adalah mereka. Kemudian, melalui komentar ulama' jarah wa ta'dil. Syarat yang ketiga ialah dhabtur rawi. Hal ini melibatkan sejauh mana seorang perawi itu benar-benar menjaga hadis yang pernah beliau dengar. Ia boleh dibahagikan kepada 2. Dhabit pada hafazan. Perawi itu menghafaz hadis-hadis yang dia pernah dengar dengan baik. Beliau kuat ingatan dan hafazan beliau mantap. Yang kedua, dhabit pada penulisan. Perawi itu menulis apa yang dia dengar dengan baik dan memeliharanya daripada berlaku sebarang bentuk penukaran. Syarat yang keempat, tidak ada syaz. Riwayat tersebut tidak bercanggah dengan riwayat yang dibawa oleh perawi yang lebih thiqah, atau tidak bercanggah dengan riwayat yang dibawa ramai perawi yang thiqah. Syarat yang kelima, tidak ada illah. Riwayat tersebut tidak mempunyai kecacatan yang tersembunyi. Contohnya, keraguan dalam periwayatan, memasukkan ungkapan lain dalam matan hadis dan sebagainya. Hukum beramal, para ulama bersepakat mengatakan hadis sahih adalah wajib beramal dengannya secara mutlak.
Ia juga merupakan salah satu daripada hujah syarak dan diterima pakai dalam menjelaskan dan menentukan hukum syarak mengenai halal dan haram serta untuk mentafsirkan Al-Quran. Martabat hadis sahih li zatih. Hadis sahih li zatih ialah hadis yang tertinggi martabatnya dalam hadis makbul. Kedudukan hadis sahih mengikut karangan yang masyhur. Tertib keutamaan adalah 7 tingkat. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, hadis yang menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, walaupun mereka berdua tidak meriwayatkan di dalam sahih masing-masing. Yang kelima, hadis yang menepati syarat Imam Bukhari sahaja. Yang keenam, hadis yang menepati syarat Imam Muslim sahaja. Yang ketujuh, hadis yang sahih menurut pandangan ulama selain daripada keduanya. Contohnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Contoh hadis sahih li zatih. Hadis tentang Nabi membaca surah Tur ketika solat maghrib. Hadis daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'aim daripada ayahnya. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur di dalam solat maghrib. Hadis ini direkod dalam sahih Bukhari. Hadis ini sahih kerana sanadnya bersambung dan perawinya adalah fiqah menurut ulama jarah wa ta'dil. Tidak terdapat syaz dan kecacatan dikesan pada sanadnya. Baiklah, kita teruskan kepada hadis sahih yang kedua, iaitu sahih li ghairihi. Kita mulakan dengan apakah itu takrifnya. Dari segi istilah, sahih li ghairihi pada asalnya ialah hadis hasan li zatihi, kerana perawinya tidak mempunyai tahap hafalan dan dhabt sebagaimana yang disyaratkan untuk hadis sahih. Tetapi ia telah diangkat ke tahap hadis sahih kerana faktor luaran, iaitu sanad yang berbilang-bilang yang telah menampung kekurangan hafalan dan dhabt pada perawinya atau dengan sanad yang lebih kuat daripadanya. Apabila diangkatnya darjat kepada sahih li ghairihi adalah antara sebabnya yang lain dan menyokong serta menguatkannya. Sebab dinamakan sahih li ghairihi kerana kesahihan tidak datang daripada dirinya sendiri, yakni hadis itu sendiri, akan tetapi hasil daripada gabungan dengan yang lain. Maka sifat sahih adalah sifat mengikuti keseluruhan gabungan dan bukan secara bersendirian. Kemudian kita akan beralih kepada poin yang kedua, iaitu apakah hukum sahih li ghairihi. Para muhaddithin dan juga para fuqaha telah bersepakat bahawa hukum bagi hadis sahih li ghairihi atau secara keseluruhannya hadis sahih adalah wajib beramal dengannya. Ia merupakan hujah dan dalil syar'i dan tidak harus bagi mana-mana orang Islam meninggalkannya atau tidak beramal dengannya. Yang ketiga pula, apakah itu martabat sahih li ghairihi? Baik, kedudukan atau martabat sahih li ghairihi adalah lebih tinggi daripada hasan li zatihi, namun lebih rendah pada sahih li zatihi. Maka ia terletak di antara kedua-dua tersebut. Baik, kita teruskan kepada poin yang keempat, iaitu poin terakhir. Apakah contoh bagi sahih li ghairihi? Contohnya ialah rawa al-Imam al-Tirmidzi fi Jami'ah wa qala haddatsana Abu Kurayb haddatsana Abdah ibn Sulaiman an Muhammad ibn Amr an Abi Salmah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati li amartuhum bis siwak ila ma'a kulli salah. Bagi terjemahannya pula, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi di dalam jami'nya. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Kurayb telah menyampaikan kepada kami Abdah bin Sulaiman daripada Muhammad ibn Amr daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau tidak kerana menyusahkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali solat. Baik, daripada hadis ini sanadnya adalah sanad muttasil.
ataupun sanad yang bersambung, tiada syaz atau syuzus, serta tiada illah qadihah. Rantaian bagi perawi hadis ini tidak berlaku sebarang kekeliruan, begitu juga bagi matanya. Namun, salah seorang perawinya, iaitu Muhammad bin Amru, disifatkan dengan perawi yang mempunyai banyak kesilapannya. Boleh dikatakan bahawa beliau agak lemah dari segi hafalan dan dhafnya. Maka hadis ini telah dihukumkan dengan sahih li ghairihi, bukannya sahih li zatihi. Justru kelemahan ini ditampung dengan wujudnya beberapa sanad yang lain. Maka ianya juga bukanlah hadis hasan li zatihi. Baik, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hadis makbul yang seterusnya ialah hadis hasan li zatihi. InsyaAllah kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu ta'rif. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis hasan li zatihi? Ta'rif ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dari sudut bahasa dan yang kedua dari sudut istilah. Okey, dari sudut bahasa, perkataan Al-Hasan berasal daripada perkataan bahasa Arab. Al-Hasan adalah sifat musyabbahat daripada perkataan Al-Husnu, yang bermaksud sesuatu yang baik dan sesuatu yang elok. Kata lawan bagi perkataan Al-Hasan ialah perkataan Al-Qubhu, yang bermaksud sesuatu yang buruk. Al-Hasan juga membawa maksud Al-Jamil, iaitu sesuatu yang cantik. Manakala dari sudut istilah, hadis hasan li zatihi merupakan hadis yang bersambung sanadnya daripada awal sehingga akhir, dipindahkan oleh perawi yang adil dan perawi yang dhabit, namun kurang sedikit dhabitnya berbanding dengan perawi hadis sahih. Tidak terdapat syaz dan tidak terdapat sebarang illah. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa perbezaan hadis hasan li zatihi ialah pada dhabitnya, yang mana kurang sedikit dhabitnya berbanding dengan perawi yang sahih. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu syarat hadis hasan li zatihi. Syarat-syarat hadis hasan li zatihi ini terbahagi kepada 5. Yang pertama, hadis yang bersambung sanadnya. Yang kedua, mestilah mempunyai perawi yang adil. Yang ketiga, mestilah mempunyai perawi yang dhabit, namun kurang sedikit dhabitnya berbanding dengan perawi hadis sahih. Yang keempat, mestilah tidak terdapat sebarang syaz, dan yang kelima, tiada sebarang illah. Seterusnya kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu hukum hadis hasan li zatihi. Dari sudut hukum, hadis-hadis yang martabatnya al-hasan li zatihi ini adalah sama seperti hadis sahih dalam berhujjah dari sudut aqidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab dan lain-lain. Poin yang keempat ialah martabat hadis hasan li zatihi. Kedudukan atau martabat hadis hasan li zatihi ini terletak di antara hadis sahih li ghairihi dan juga hadis hasan li ghairihi. Hadis yang martabatnya hadis sahih li zatihi dan juga hadis sahih li ghairihi ini adalah lebih diutamakan apabila berlaku pertentangan dengan hadis hasan li zatihi. Namun begitu, sekiranya berlaku pertentangan di antara hadis hasan li zatihi dan juga hadis hasan li ghairihi, maka di sini hadis hasan li zatihi adalah yang akan diutamakan. Poin yang terakhir ialah contoh hadis hasan li zatihi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id حدثنا جعفر بن سليمان الدبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى قال سمعت العدوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأبواب الجنة تحت ظلال السيوف. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Ja'far bin Sulaiman al-Dubai, daripada Abi Imran al-Juni, daripada Abi Bakar bin Abi Musa, katanya, aku mendengar Al-Aduwi berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu terletak di bawah bayangan pedang.
riwayat Imam Tirmizi. Taib, insyaAllah kita beralih kepada hadis makbul yang seterusnya ataupun hadis makbul yang terakhir, iaitu Al-Hasan li ghairihi. Ma makna Al-Hasan li ghairihi? Al-Hasan li ghairihi menurut istilah ilmu hadis ialah hadis dhaif yang di mana keadaan dhaifnya adalah sedikit. Ia diangkat martabatnya disebabkan bilangan jalur sanadnya yang banyak. Melalui takrif tersebut, kita dapat faham dengan jelas bahawa hadis hasan li ghairihi ini pada asalnya ialah hadis dhaif. Ia diangkat martabatnya disebabkan dua syarat berikut. Apakah syarat-syarat tersebut? Syarat yang pertama ialah keadaan dhaifnya adalah rendah. Dhaifnya hadis ini adalah disebabkan buruknya hafalan salah seorang perawinya, atau terputus jalur sanadnya, atau disebabkan perawinya tidak dikenali. Syarat yang kedua ialah hadis tersebut hendaklah diriwayatkan oleh jalan sanad yang lain, sama ada setaraf atau lebih kuat daripadanya. Taib, insyaAllah martabat hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini berada pada tahap terakhir ataupun pada kedudukan yang paling rendah dari segi penerimaan sesebuah hadis. Oleh sebab itu, martabat-martabat yang sebelumnya adalah lebih didahulukan untuk kita terima sekiranya berlaku sebarang pertembungan di antara hadis-hadis. Seterusnya, hukum hadis hasan li ghairihi. Dari segi hujah, kita dibolehkan untuk mengambil hadis hasan li ghairihi ini sebagai dalil dari aspek akidah, hukum hakam, ibadat, muamalat, akhlak, adab dan lain-lain. InsyaAllah, akhir sekali apa yang kita dapat simpulkan daripada pembelajaran kita hari ini ialah martabat hadis sahih adalah paling tinggi, manakala martabat hadis hasan di kedudukan yang kedua. Seterusnya, hukum hadis hasan adalah seperti hukum hadis sahih dari aspek penghujahannya, sekalipun darjatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Justru hadis hasan dijadikan hujah dan dalil syarak. Namun begitu, hujah hadis hasan itu sendiri tidak dapat mendandingi kekuatan hujah hadis sahih. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.